A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan satu mercu tanda yang sangat penting di dalam agama Islam dan di dalam perjuangan Islam, dan ianya merupakan satu pencapaian kepada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang panjang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang selama 13 tahun di Mekah. Maka tibalah masanya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan sebuah negara untuk Islam, yang mana dengan wujudnya sebuah negara untuk Islam, Islam dapat dilaksanakan dalam bentuknya yang menyeluruh, yang mencakupi seluruh bidang kehidupan. Tanpa tertegaknya Islam dalam bentuk sebuah negara, sekali-kali Islam tidak dapat dilaksanakan secara sempurna. Ketika Nabi SAW di Mekah, Islam boleh dilaksanakan dalam bentuk individu. Maknanya sahabat Nabi dan Rasulullah SAW sendiri, sekiranya baginda hendak mengerjakan solat, baginda boleh mengerjakan solat. Bahkan telah diriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah bersolat berdekatan dengan Kaabah. Itu dalam peristiwa pembesar Quraisy mengganggu Nabi sedang bersolat. Lebih-lebih lagi setelah kematian Abu Talib, yang mana Abu Talib menjaga Nabi, mempertahankan Nabi, membiarkan Nabi berdakwah walaupun dimarahi, dibenci oleh orang-orang Mekah, oleh pembesar-pembesar Mekah. Namun sokongan dan perlindungan yang diberikan oleh Abu Talib sebagai ketua di Mekah sedikit sebanyak membantu Rasulullah SAW. Tetapi bila Abu Talib meninggal dunia, Nabi bersolat pun diganggu oleh pembesar Quraisy secara fizikal. Jadi ini menunjukkan bahawa Nabi SAW boleh bersolat di Mekah. Dan sudah tentulah sekiranya turun ayat berkenaan dengan puasa dan sebagainya, tanpa berhijrah, Rasulullah SAW dan sahabat boleh mengerjakan puasa di Mekah. Kemudian mengerjakan haji di Mekah pun tidak ada masalah. Sebab apa? Memang di Mekah itu tempat mengerjakan haji. Ini bermakna ibadah-ibadah dalam Islam boleh dilakukan sebahagiannya di Mekah dan tidak perlu berhijrah ke Madinah sekiranya tidak ada tuntutan-tuntutan lain. Tetapi kenapa berlaku peristiwa hijrah? Dan kenapakah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas sahabat Nabi, ke atas umat Islam ketika itu berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah? Tidak lain tidak bukan kerana di sana terdapat hukum hakam Islam, bahkan banyak hukum hakam Islam. Lebih-lebih lagi yang bersangkutan dengan hubungan di antara sesama manusia. Lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan hubungan umat Islam dengan umat lain di luar. Perkara-perkara berkaitan dengan kenegaraan, perkara-perkara berkaitan dengan jenayah dan penguatkuasaan, banyak yang tidak boleh dilakukan di Mekah. Ianya tidak boleh dilakukan kecuali Islam mempunyai sebuah negara yang berdaulat, yang dipimpin oleh imam yang soleh, yang melaksanakan syariat Islam ataupun undang-undang Islam secara keseluruhan. Ini adalah sebab utama kenapa berlakunya peristiwa hijrah. Dan ini sebab utama kenapa hijrah itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas umat Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pula dengan keadaan umat Islam pada hari ini? Dan apa kaitan mereka dengan peristiwa hijrah? Jadi kita kena ingat hubungan umat Islam hari ini
dengan peristiwa hijrah adalah berkaitan dengan penegakan negara Islam. Ini bermakna sahabat-sahabat Nabi dahulu, mereka diwajibkan berhijrah ke Madinah kerana menegakkan sebuah negara Islam. Apakah itu negara Islam? Negara Islam ditakrifkan dengan dua takrif, dengan dua ciri. Iaitu ciri yang pertama adalah ianya dipimpin oleh imam ataupun ketua negara yang soleh, yang adil, yang layak. Dan yang kedua, ciri yang utama adalah melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, iaitu melaksanakan undang-undang Islam yang termaktub di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua ciri negara Islam, dan kedua-dua ciri ini dipenuhi di Madinah Al-Munawwarah. Kerana itulah umat Islam berhijrah ke Madinah dan meninggalkan apa sahaja kampung halaman mereka, segala usaha penat lelah mereka selama mereka hidup di Mekah, membeli rumah, tanah, aktiviti perniagaan, customer-customer, pelanggan-pelanggan yang telah sedia ada selama mereka berniaga di Mekah. Mereka terpaksa juga meninggalkan ladang-ladang mereka yang mereka warisi, ladang turun-temurun daripada datuk nenek moyang mereka, dan ada tanah yang mereka beli sendiri. Kesemuanya mereka tinggalkan. Kesemuanya mereka tinggalkan. Ini dalam peristiwa hijrah yang ditunjukkan oleh sahabat ini, satu pengorbanan yang tidak ada tolak bandingnya yang ditunjukkan oleh sahabat Nabi SAW. Bukan untuk solat semata-mata, sebab mereka boleh solat di Mekah. Bukan untuk puasa, mereka boleh berpuasa sekiranya kewajipan puasa itu turun di Mekah. Tidak ada masalah bagi mereka untuk mereka berpuasa di Mekah. Dan ibadat puasa adalah ibadat yang manusia tidak boleh melihat. Jadi mereka boleh berpuasa dalam keadaan Abu Jahal tidak memarahi mereka, sebab Abu Jahal tak tahu mereka berpuasa ke tidak. Tetapi mereka berhijrah, dan kita juga berhukum dalam keadaan seperti itu, iaitu untuk menegakkan negara Islam yang melaksanakan Islam, yang melaksanakan syariat Islam dan undang-undang Islam secara keseluruhannya, dan negara itu dipimpin oleh imam, oleh ketua negara yang saleh, yang adil dan yang layak. Oleh sebab itu berlakunya peristiwa hijrah. Jadi peristiwa hijrah, cuba kita tengok dari segi detail bagaimana mereka ini meninggalkan harta, meninggalkan segala usaha penat lelah mereka dan datuk nenek moyang mereka di Mekah semata-mata untuk menegakkan sebuah negara Islam. Di antara kisah yang masyhur, Suhaib Ar-Rumi, daripada nama pun Ar-Rumi ini bermakna dia berasal daripada Rom. Rom ini maknanya Eropah zaman sekarang. Jadi Suhaib Ar-Rumi dia datang ke Mekah kerana mendapat panduan daripada pendeta-pendeta di Eropah bahawa akan muncul Nabi di semenanjung tanah Arab. Yang akhirnya dia datang dan dia beriman kepada Rasulullah SAW. Dia datang dalam keadaan sehelai sepinggang, datang daripada jauh, seorang pendatang asing. Tapi dengan usaha beliau, dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, dia berjaya di dalam usaha-usahanya, perniagaannya, dan menjadi seorang yang berharta dan terkenal di kalangan penduduk Mekah sebagai seorang yang berharta. Tapi apabila kewajipan hijrah tiba, maka Suhaib Ar-Rumi menyiapkan dirinya dan dia berhijrah. Banyak kisah-kisah hijrah yang menyayat hati, bukan mudah, terutamanya mereka yang tidak ada dokongan kabilah. Mereka ada dokongan kabilah, tidak ada orang yang berani sentuh. Kalau diapa-apakan, dicederakan, maka kabilah semuanya akan menuntut balas. Jadi mereka yang mempunyai networking kabilah yang kuat, mereka boleh mengamalkan Islam dengan mudah dan mereka boleh berhijrah dengan lebih mudah. Tetapi Suhaib Ar-Rumi sebagai pendatang asing, dia tidak mempunyai dokongan kabilah apa-apa.
Tapi beliau seorang yang berharta dan dikenali sebagai seorang yang berharta. Maka apa yang dilakukan oleh Suhaib adalah harta-hartanya mungkin dia jual dan sebagainya, dibuat preparation yang secukupnya, dibelinya emas ke apa ke, kemudian dia tanam emas tersebut dan dia tanam harta-harta yang boleh disimpan di tempat yang hanya dia sahaja yang tahu. Kenapa? Dia percaya satu hari dia berhijrah ke Madinah dan satu hari Allah Subhanahu Wa Taala akan memenangkan Islam. Akan memenangkan Islam, bukan sahaja Islam di Madinah akan mengalahkan Mekah, dan ini memang berlaku 8 tahun selepas itu. Tetapi juga Islam di Madinah akan mengalahkan kuasa-kuasa besar dunia seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Suhaib dia percaya satu hari nanti dia akan kembali balik ke Mekah dalam keadaan menang. Dan ini yang berlaku 8 tahun ketika pembukaan Mekah 8 tahun selepas itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Suhaib adalah dia menyembunyikan harta-hartanya, ditanam ke, dia apa ke, tidak ada seorang pun yang mengetahui, dan seolah-olah dia pergi berhijrah tanpa membawa sebarang harta. Lalu dia pun bergeraklah keluar daripada Mekah menuju ke Madinah. Dia cuba secara berrahsia, tetapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala dia diketahui hasratnya dan dia dikepung. Dan dia dikepung, dia tidak dapat berhijrah dan tidak dapat hendak menunaikan tanggungjawab dia menegakkan negara Islam di Madinah. Lalu terjadilah dialog dan Suhaib bersedia untuk berlawan dengan mereka. Dan Suhaib berkata, engkau tahu aku orang yang pandai memanah. Jadi dia ada buat manah. Dan aku boleh panah setiap orang daripada kamu tepat dan kamu akan mati. Tetapi oleh kerana bilangan mereka yang ramai, maka Suhaib juga merasakan dia mungkin tidak mampu untuk lawan semua orang. Lalu terjadilah dealing di antara dia dengan Quraisy, kumpulan-kumpulan Quraisy yang mengepung dia. Lalu Quraisy menawarkan kepada Suhaib, wahai Suhaib, kami tahu kamu mempunyai harta. Bukan dalam keadaan sekarang kamu berhijrah bawa anak panah dan makanan, kamu mempunyai harta. Betul ataupun tidak? Kemudian mereka berkata macam inilah, wahai Suhaib, kamu datang ke Mekah dahulu sehelai sepinggang, dan kami tidak akan biarkan kamu keluar daripada Mekah ini dalam keadaan berharta. Kita buat deal. Sekiranya kamu menyerahkan harta kamu kepada kami, kami akan lepaskan kamu, pergilah berhijrah kepada Muhammad. Macam mana dengan deal ini? Kata Quraisy. Lalu Suhaib berkata, baik, sekiranya aku menyerahkan harta-harta aku kepada kamu, mau tak kamu membiarkan aku berhijrah kepada Rasulullah, kepada Muhammad? Quraisy kata, baik, kalau kamu serah semua harta kamu, beritahu kami di mana kamu simpan harta-harta kamu, kamu bebas, kamu boleh pergi. Kalau tidak, kami tak akan biarkan kamu berhijrah sekarang. Lalu Suhaib kata, baik, semua harta aku kamu ambil dan lepaskan aku berhijrah ke Madinah. Lalu Suhaib menceritakan di manakah tempat yang dia sembunyikan harta-harta dia. Sekelip mata sahaja orang-orang Quraisy tersebut menjadi jutawan-jutawan. Dan Suhaib pergi sehelai sepinggang ke Madinah. Kita lihat macam mana pengorbanan sahabat. Adakah mampu dilakukan oleh umat Islam pada hari ini? Bayangkan kalau kita hari ini, seorang yang jutawan, dia mempunyai kita kata dia jual 10-20 buah rumah dia, akhirnya bernilai 10 juta contohnya, dibelinya emas ataupun wang tunai disimpan di dalam tanah mana-mana. Tidak ada siapa yang tahu, satu hari nanti dia akan kembali menang dan akan ambil balik harta-harta tersebut. Tetapi dia serahkan, ambillah 10 juta ataupun 20 juta ni, ambil, kamu biarkan aku berhijrah ke Madinah. Lalu dia berhijrah ke Madinah sehelai sepinggang
seperti mana hari pertama dia tiba di Madinah ketika dia datang daripada Rom, daripada Eropah beberapa tahun yang lalu. Ini dinamakan pengorbanan. Dan suasana hijrah seperti itu. Dan umat Islam apabila membaca ayat-ayat berkaitan dengan hijrah, mereka mesti merasakan seperti mana suasana ketika ayat-ayat ini diturunkan. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Yang bermaksud dan orang-orang yang beriman dan berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan orang yang menyediakan tempat kediaman ataupun perlindungan di Madinah, iaitu orang-orang Ansar, wa nasaruhu, dan orang-orang yang menolong, walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang menyediakan tempat perlindungan dan orang-orang yang membantu perjuangan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka adalah orang-orang beriman yang sebenar-benar iman, dan bagi mereka keampunan dan rezeki yang luas. Setibanya Suhaib di Madinah, beliau disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alangkah terkejutnya Suhaib apabila dia disambut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada dia, beruntung Suhaib, beruntung Suhaib, beruntung Suhaib. Rabihas Suhaib, rabihas Suhaib, rabihas Suhaib. Terkejut Suhaib. Beruntung apa ya Rasulullah? Beruntung kerana kau menyerahkan semua hartamu di jalan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan lebih baik daripada itu. Maknanya Suhaib ini mengutamakan hijrah lebih daripada harta, lebih daripada jutaan hartanya yang dia kumpulkan selama ini daripada kosong. Bukan dia warisi daripada ayah dia, daripada atuk, daripada mak dia dan sebagainya. Dia datang selai sepinggang sebagai orang asing. Semuanya diserahkan demi untuk dia berjaya sampai ke Madinah dan menegakkan sebuah negara Islam, yang mana di Madinah dapat dilaksanakan semua hukum hakam Islam demi untuk kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi alangkah terkejutnya Suhaib setibanya dia di Madinah. Nabi berkata kepada dia, untung Suhaib, untung, untung, untung. Lalu Suhaib kata apa? Aku beriman bahawa tidak Tuhan melainkan Allah, dan kau benar-benar Rasul Allah. Kau benar-benar Rasul Allah, ya Rasulullah. Sebab apa? Tidak ada orang yang hadir ketika aku deal dengan Quraisy, ketika aku berhijrah. Itu sahaja orang dia, dan Quraisy balik. Dan Suhaib, dia tidak makan dulu ke, dia tidak sehari dua duduk di Mekah ke, dia terus menuju ke Madinah dengan makna berita dealing dia dengan Quraisy. Hanya dia sahaja yang tahu. Orang yang pertama tiba di Madinah hanya dia. Zaman tidak ada handphone, tidak ada telefon, tidak ada telegram, tidak ada apa. Jadi berita dealing dia, perbincangan dia dengan Quraisy, hanya dia sahaja yang paling awal sampai di Madinah. Maka bagaimanakah berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan Nabi kata, untunglah kamu, untunglah Suhaib, untunglah Suhaib. Ini bermakna perkhabaran ini terlebih dahulu tiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Suhaib tiba di Madinah. Ini dia suasana hijrah. Suasana penuh dengan pengorbanan. Dan belum lagi nak diceritakan bagaimana sahabat-sahabat meninggalkan bukan saja harta, tetapi meninggalkan kaum keluarga. Sebagian kaum keluarga mereka yang kufur, yang masih kafir, sekurang-kurangnya mereka jumpa mak ayah mereka, walaupun berlainan agama, walaupun berlainan akidah, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih menuntut mereka ini melakukan perkara yang baik. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, maka bersahabatlah dengan ibu bapamu yang kufur ini dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf.
wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi'an fala tuti'huma. Kalau mereka memaksa kamu untuk kamu mensyirikkan aku dengan sesuatu, fala tuti'huma, jangan kamu mentaati ibu bapa kamu. Tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, akan tetapi bergaullah di dunia dengan mereka dengan pergaulan yang baik, kerana mereka yang melahirkan kamu, mereka yang membesarkan kamu dengan penuh kasih sayang. Cuma ketika besar kamu berbeza akidah dengan mereka. Jadi sahabat-sahabat yang berhijrah ke Madinah, mereka yang berkorban meninggalkan harta, itu satu perjuangan, suatu yang sukar, tapi mereka berkorban bagi mereka. Tapi Suhaib tidak mempunyai keluarga di Mekah. Pengorbanan dia adalah dia meninggalkan harta bendanya. Tapi bagaimana dengan sahabat-sahabat yang lain yang terpaksa meninggalkan mak ayah mereka? Ada yang sudah tua, ada yang masih mengasihi mereka, dan mereka masih mengasihi mereka. Cuma mereka lebih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala dan ibu bapa mereka, lebih sayang agama mereka yang dahulu. Tetapi sebagai anak dan sebagai ayah dan ibu, mereka menyayangi, tinggalkan juga, pergi berhijrah ke Madinah. Ini satu perkara yang sukar, satu perkara yang sukar, tetapi dibuktikan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa hijrah ni berlaku? Tidak lain tidak bukan kerana di sana ada ajaran-ajaran Islam yang tidak boleh dilaksanakan sepenuhnya kecuali dengan berhijrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur, walaupun surah An-Nur ini turun di Madinah, tetapi pengajaran yang kita ambil, iaitu Al-Quran yang kami turunkan, yang kami fardukan kepada manusia untuk diamalkan. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat la'allakum tadhakkarun. Quran yang kami turunkan dan kami fardukan, dan kami turunkan ayat-ayatnya yang jelas supaya kamu berfikir. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dan wanita-wanita yang berzina, laki-laki yang berzina, sebablah setiap seorang daripada mereka dengan 100 kali sebatan. Dan jangan kamu menaruh perasaan belas kepada mereka di dalam menjalankan hukum Allah. Ayat ini turun di Madinah sebelum hijrah, selepas hijrah, dan tidak diketahui oleh sahabat-sahabat Nabi. Tetapi mereka memahami bahawa mereka tidak akan dapat menjalankan sistem Islam, apa sahaja undang-undang Islam, apa sahaja peraturan-peraturan yang adil yang turun daripada Tuhan yang menciptakan mereka, kecuali mereka mesti menegakkan negara Islam terlebih dahulu. Mesti mereka di bawah kepimpinan seorang imam, seorang ketua negara yang saleh, yang layak, yang adil. Mesti mereka berada di sebuah negara yang mendaulatkan Al-Quran, yang mendaulatkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini gambaran yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat Nabi. Sebab itu ketika mereka berada di Mekah lagi, sebelum berlakunya peristiwa hijrah, mereka telah memahami apakah yang dimaksudkan dengan la ilaha illallah. Tidak ada ilah melainkan Allah. Mereka benar-benar faham ayat ini. Dan bukan sahaja mereka memahami kalimah ini, mereka pembesar-pembesar Quraisy juga memahami kalimah ini. Tidak ada ilah melainkan Allah, dengan makna tidak ada sembahan, tidak ada ketundukan, dan tidak ada kepatuhan selain daripada kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka memahami apakah yang dinamakan Islam, apakah pengertian Islam, dan apakah tuntutan-tuntutan Islam. Islam diambil daripada perkataan istislam. Istislam bermakna penyerahan diri ataupun surrender. Kalau dalam peperangan, istislam itu bermakna dia menyerah diri. Islam bermakna menyerah diri kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala 100%, tanpa sebarang bangkangan. Allah sebagai Tuhan dan Allah sebagai Tuhan. Ini bermakna apa sahaja yang diturunkan oleh Allah, berupa ayat-ayat akidah, berupa ayat-ayat ibadah seperti solat, puasa, zakat dan haji, dan juga ayat-ayat syariah berupa hukum hakam. Hukum hakam orang yang berzina seperti yang dibacakan tadi. Quran, surah yang kami turunkan ayat-ayatnya dan kami fardukan pelaksanaannya. Mudah-mudahan mereka berfikir. Dan orang-orang yang berzina, lelaki dan perempuan, sebablah setiap seorang dari keduanya dengan 100 sebatan. Begitu juga nanti turun ayat-ayat berkenaan dengan curi, ayat-ayat berkenaan dengan menuduh seseorang tanpa saksi, berzina, ayat qazaf. Begitu juga ayat tentang burah, begitu juga ayat tentang menyamu dan sebagainya. Dan begitu juga larangan-larangan dan kewajipan-kewajipan yang banyak di dalam Islam demi untuk menjamin kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat. Kesemuanya mesti dilaksanakan oleh sahabat dan juga oleh kita, sekiranya kita ingin menamakan diri kita orang-orang Islam, iaitu orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh kerana sahabat mereka memahami kalimah la ilaha illallah ini dan tuntutan-tuntutan ke atas mereka, sebab itu mereka berhijrah ke Madinah, iaitu untuk menegakkan sebuah negara Islam yang dipimpin oleh imam yang adil, oleh ketua negara yang adil, yang layak dan yang soleh, yang melaksanakan semua undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala yang termaktub di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Kenapa peristiwa hijrah ini menjadi mercu tanda kejayaan bagi umat Islam? Kerana tegaknya sebuah negara yang melaksanakan Islam 100%. Apa yang terkandung di dalam Al-Quran yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebentar tadi, iaitu suratun anzalnaha, surah yang kami turunkan, wa faradnaha, dan kami memfardukan ayat-ayatnya untuk dilaksanakan, dapat dilaksanakan di Madinah Al-Munawwarah. Dan berlangsunglah pemerintahan Islam ini silih berganti ketua negaranya. Zaman Khulafa'ur Rasyidin, di zaman Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Muawiyah dan sebagainya, sehinggalah perubahan khilafah daripada khilafah Umayyah kepada Abbasiyah dan kepada Osmaniyah, semuanya memakan masa selama 1300 tahun. Dan apa yang berlaku selepas itu? Kurangnya pemahaman umat Islam terhadap peristiwa hijrah. Kurangnya mereka memahami tuntutan-tuntutan hijrah. Kurangnya mereka memahami kenapa Rasulullah SAW dan para sahabat berhijrah ke Madinah. Maka mereka mengambil ringan akan kepentingan sebuah negara Islam yang melaksanakan Islam, yang berakhir dengan jatuhnya, tamatnya pemerintahan khilafah Islamiyah pada tahun 1924 bersamaan dengan 3 Mac dan bersamaan dengan 12 Rabiul Awal. Ini satu malapetaka bagi umat Islam, satu malapetaka bagi dunia keseluruhannya. Apabila jatuhnya khilafah Islam pada 3 Mac 1924, dijatuhkan oleh Mustafa Kamal Atatürk dengan dukungan daripada negara-negara Salibi, negara-negara Eropah dan Amerika, maka berakhir pemerintahan Islam di muka bumi ini setakat ini, yang ianya bukan saja merupakan kerugian kepada umat Islam, tetapi ianya merupakan kerugian kepada umat seluruh dunia. Kerana sejak jatuhnya negara Islam yang diasaskan oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa hijrah, jatuhnya negara tersebut, dunia dan kita lihat pada hari ini berada di dalam keadaan kucak-kacir. Kerana apa? Kerana manusia tidak lagi melaksanakan undang-undang dan peraturan ilahi
yang berasaskan wahyu, iaitu Al-Quran dan hadis. Tetapi manusia hidup dengan peraturan yang diatur oleh manusia sendiri. Dan sudah tentulah manusia tidak mampu untuk mengatur kehidupan manusia yang lain 100%, kerana sifat manusia ini dipenuhi dengan nafsu dan dipenuhi dengan syahwat dan sentiasa ditunggang oleh syaitan. Lebih-lebih lagi orang-orang yang kufur, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini yang kita saksikan adalah dunia hari ini diperintah oleh orang-orang yang tidak beriman. Ini malapetaka yang besar. Dunia diperintah orang-orang yang tidak percaya, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pencipta. Dunia hari ini diperintah oleh negara-negara barat dan timur, Amerika, Eropah dan Rusia dan China. Mereka yang memiliki kuasa veto di dalam PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Mereka yang mencaturkan semua perkara yang berlaku di dunia pada hari ini. Ini bermakna kepimpinan dunia pada masa kini, sejak daripada Perang Dunia yang pertama sehingga sekarang dan sehingga bila kita tak tahu, berada di tangan orang-orang yang tidak beriman. Amatlah penting kita sama-sama sempena 1 Muharram pada hari ini mengambil ruh dan mengambil pengajaran daripada peristiwa hijrah. Dan yang paling penting, pengajaran yang kita ambil daripada peristiwa hijrah yang ditunjukkan dalam kisah-kisah sedikit tadi, dan insyaAllah kita akan lihat pengajaran-pengajaran di minggu-minggu yang akan datang. Pengajaran hijrah ini adalah mesti ditegakkan negara Islam dan khilafah Islam yang melaksanakan syariat Islam, yang melaksanakan undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala, yang melaksanakan Al-Quran dan hadis. Ini yang pertama. Dan menggantikan kepimpinan kufur di dunia pada hari ini, mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka yang tidak menjalankan sistem yang benar, iaitu sistem Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang disahkan, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min. Siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai agama, maka sekali-kali tidak akan diterima daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di hari akhirat tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Itu pengajaran yang pertama, iaitu mesti ditegakkan kembali negara Islam dan khilafah Islam, menggantikan kepimpinan orang-orang yang tidak beriman pada hari ini. Pengajaran yang kedua, sudah tentulah menegakkan negara Islam ini bukan jalan yang mudah. Dia mesti melalui jalan pengorbanan, seperti yang ditunjukkan oleh Suhaib Ar-Rumi, iaitu berkorban segala harta bendanya demi untuk menegakkan sebuah negara. Dan bila kita lihat kisah-kisah yang lain, kisah Ummu Salamah dan kisah sahabat-sahabat yang lain, dipenuhi dengan pengorbanan, dipenuhi dengan keimanan, dipenuhi dengan keyakinan. Ini adalah tuntutan daripada hijrah. Bermakna kita mesti bersedia untuk berkorban. Dan kehidupan tidak lain tidak bukan di dunia ini adalah pengorbanan, adalah ujian. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia ini yang sementara hanya beberapa puluh tahun bagi setiap seorang, bukan untuk berseronok-seronok berlebihan, kerana keseronokan yang hakiki bagi orang-orang yang beriman adalah di syurga yang kekal abadi. Bukan 80 tahun, 70 tahun di dunia, tetapi triliun dan infinity tahun di akhirat. Maka di dunia ini adalah tempat cabaran dan dugaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Mulk, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Tuhan yang di tangannya segala kerajaan, dan dia maha berkuasa di atas setiap sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayah, dan dialah Tuhan yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan.
liyabluwakum, untuk Allah Ta'ala uji kamu, ayyukum ahsanu amala, siapakah yang terbaik amalannya. Ini bermakna dunia adalah tempat ujian dan dugaan. Dan ini difahami oleh Suhaib Ar-Rumi, dan ini difahami oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Sebab itu mereka menganggap harta-harta yang mereka kumpulkan itu hanyalah dugaan dan cabaran, dan bukan matlamat hidup mereka. Sebab itu mudah bagi mereka meninggalkan. Ambillah kamu, kata Suhaib, aku ingin berhijrah ke Madinah. Dengan makna Suhaib ingin menegakkan Islam, yang mana negara Islam yang ditegakkan oleh Suhaib ini berkekalan selama 1300 tahun, sehingga ke tahun 1924. Ini pengorbanan sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi dua pengajaran untuk kita pada kali ini adalah wajib mesti ditegakkan negara Islam. Itu pengajaran daripada peristiwa hijrah yang melaksanakan sistem Islam dan menegakkan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala seperti yang terdapat di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Ini pengajaran yang pertama. Dan pengajaran yang kedua, mestilah kita berkorban ke arah menegakkan negara Islam. Dan pengorbanan ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan ia sia-sia. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan pahala orang-orang yang membuat perbaikan. Mudah-mudahan kita menyambut hijrah pada tahun ini dan tahun-tahun akan datang dengan penuh kesedaran, dengan penuh keinsafan, tetapi dengan penuh keazaman, untuk kita meniru, mengambil pengajaran daripada apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW dan para sahabat, iaitu kita akan bekerja, akan berjuang, akan berkorban ke arah menegakkan negara Islam seperti mana yang berjaya ditegakkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat baginda. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.